kesedaran memiliki hak tanah. Okay. So kenapa saya pilih topik ni, kejap lagi saya akan sharekan lah. Okay. Saya nampak, okay, nama orang yang pertama sekali yang bagi komen, Cik Nur Hafizi. Cik Nur Hafizi kot Okay, Waalaikumsalam, terima kasih. Okay, so minta tolong tekan button share, kongsikan kepada rakan-rakan yang lain supaya ramai lagi yang boleh join kita pada malam ni. Siapa lagi yang dah join ni? Siapa lagi yang dah join? Kita tengok lagi. Komen lah sikit, bagi tahu saya yang tuan-tuan perempuan dah masuk dalam rancangan live ni. Ada lebih kurang dalam 10 orang yang saya nampak, 9 orang. 9 orang yang dah join kita. Jadi berapa orang pun tak kisahlah. Ada seorang ke, ada 2 orang ke, saya tetap juga buat live ni kan. Kita apa ni, just a matter of memenuhi malam-malam kita, memenuhi yang kata apa, aktiviti mingguan saya untuk bersiaran secara live setiap hari Selasa malam Rabu. Okay. Jadi kalau boleh, siapa-siapa yang dah join tu tolong kenalkan diri lah. Jadi saya tahulah yang anda bersama-sama saya pada malam ni. Tuan Mi pun ada. Terima kasih Tuan Mi. Okay. Tuan Mi tak pernah putus. Setiap minggu ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuan Mi. Tuan Mi, tolong tekan button share Tuan Mi. Tolong sharekan. Tarik lagi kawan-kawan yang lain join. Okay. Petang tadi dah bermulalah satu trend baru. Siapa-siapa yang dekat Facebook ni kan, yang mungkin dah terperasan lah. Masing-masing sibuk buat avatar. Avatar. Okay. Tahu tak apa maksud avatar? Avatar tu lah. Orang kata apa, kita menggambarkan diri kita sebagai sesuatu lah kan. So dalam Facebook punya kata apa, features tu yang terkini, masing-masing boleh create avatar masing-masing kan. So saya pun terjebak sekali, tak tahu lah kan, tengok tadi kawan-kawan ni ramai buat macam seronok pula kan buat avatar ni. Saya pun terjebak sekali, tu yang dah buat avatar saya tu. Tapi dekat page Harta Nada Anda ni tak boleh tengok lah. So, tu kena masuk dekat personal account saya ZIZ tu kan. So siapa-siapa yang friend dengan saya tu mungkin dah terperasan lah saya ada buat avatar tadi kan. Ramai pula yang komen kan. Tu yang saya pun ni lambat sikit bersiaran secara live tadi, sibuk membalas komen, duk like komen orang yang masuk tu lah kan. So terima kasih lah siapa yang dah tegur saya, tegur diri saya sebagai avatar tadi tu. So tengok-tengok balik, kata apa, bila nak design avatar tu mencabar juga kan. Nak pilih skin tone lah, nak pilih mata lah, nak pilih ada kata apa, rambut yang sesuai kan, spek yang sesuai, macam-macam lah kan. So itulah teknologi. So sebenarnya bila saya cerita pasal avatar ni ada sedikit kata apa, related dengan apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan pada malam ni lah. Jadi siapa-siapa yang dah join ni minta tolong kenalkan diri. Saya nampak Puan Zeti di situ. Terima kasih Puan Zeti. Rasanya first time kot Puan Zeti tegur saya dalam live ni kan. Sebelum ni saya tak pernah perasan juga. Minta maaf lah kalau mungkin dah tegur tapi saya tak perasan. Minta maaf banyak-banyak. Jadi siapa-siapa yang dah join ni tolong tekan button share, kongsikan, dan apa ni, kenalkan diri anda. Jadi saya tahulah yang saya bersama-sama dengan anda pada malam ni. Ada lebih kurang 13 orang yang dah join. Okay, terima kasih banyak-banyak. Alright, kita ambil masa lebih kurang 10 minit lagi. Okay, Tuan Fadli Fauzi pun ada. Terima kasih Tuan Fadli. Okay, Tuan Fadli, apa ni, minggu lepas kita dah kongsikan topik berkenaan harta pusaka. Jadi saya harapkan penerangan saya berkenaan dengan harta pusaka tu dah kata apa, menjawablah segala persoalan. Mungkin ada soalan yang bermain di fikiran dan sebagainya. Jadi itulah saya mengharapkan rakan-rakan dapatlah manfaat daripada apa yang saya kongsikan dalam rancangan live saya ni. Sebab tujuan saya memang bila saya berkongsi ni sebenarnya saya suka memberi orang kata apa, pendapat. Dalam masa yang sama saya berkongsi pengalaman saya. Dari segi ilmu tu taklah banyak mana tapi orang kata apa, yalah yang tak banyak tu kalau kita tak kongsikan lagilah rugi kan. Apa gunanya ada ilmu tapi kalau apa ni, ilmu tu kita simpan seorang-seorang, kita tak kongsikan kepada orang lain. Jadi bila kita ada ilmu tu sebaik-baiknya kita kongsikanlah kepada orang lain, kita sebarkan maklumat tu, kita sebarkan apa, informasi supaya orang lain juga mendapat manfaat lah daripada apa yang kita cuba kongsikan. Kadang-kadang kita rasa macam bila kita buat kongsian tu agak biasa, mungkin biasa bagi kita tapi mungkin luar biasa bagi orang lain, kita tak tahu. Jadi janganlah menganggap bahawa sesuatu perkongsian tu
tak mendatangkan apa-apa faedah ataupun tak mendatangkan apa-apa manfaat pada orang lain, dan kita rasakan bahawa kita tak perlu nak berkongsi pada orang lain. Sebenarnya tanggapan tu salah. Mungkin tuan-tuan perempuan, apa yang tuan-tuan perempuan ceritakan dalam rancangan live ke ataupun apa-apalah, perkongsian melalui penulisan, tuan-tuan perempuan buat write up dan sebagainya, semua tu sebenarnya berdasarkan kepada apa yang tuan-tuan perempuan lalui, apa yang kita pernah ada pengalaman dan sebagainya. Jadi mungkin pengalaman tu tak sama dengan orang lain. Jadi kalau kita ambil keputusan untuk tidak kongsikan, kita diam-diam duduk seorang-seorang, duk fikir macam benda ni mungkin orang lain tak minat nak tahu kot kan, mungkin orang lain rasa macam benda tu tak penting kot. Jangan fikir macam tu. Kita kena fikir setiap benda yang terlintas kat fikiran kita, yang as long as benda tu boleh memberi manfaat kepada orang lain, kita tulis dan kita kongsikan kepada orang lain. So itulah cara yang terbaik sebenarnya. Rather than kita simpan ilmu yang kita ada tu, kita tak kongsikan kepada orang lain, nescaya kita sebenarnya berada dalam kerugian. Kita berada dalam kerugian kalau kita tak bercerita, kita tak sampaikan ilmu yang ada tu kepada orang lain. Jadi itulah saya syorkan tuan-tuan perempuan, walaupun benda tu bagi kita taklah tinggi mana pun ilmu yang ada tu, ataupun mungkin bagi kita tak penting mana pun, tapi sebenarnya bila kita fikir macam tu, kita fikir orang lain mungkin tak berminat nak tahu apa yang kita nak sampaikan, sampai bila-bila pun sebenarnya kita tak akan berkongsi kepada orang lain. Jadi kena faham lah, bila tiba masa yang apa ni, ada je idea yang terlintas di fikiran tu yang saya syorkan, bila pergi ke mana-mana tu pastikan ada pen, ada buku catatan. Jadi bila terlintas dekat kepala, tulis. Ataupun mungkin tuan-tuan perempuan bawa handphone kan, masing-masing semua dah ada handphone, boleh typekan benda tu, masukkan dalam notes kan. Jadi bila-bila masa kita terlintas, kita terdetik nak tulis, kita ada something yang kita boleh curahkan kan. So kita boleh scroll balik notes yang kita dah buat tu, okay, hari ni kita nak kongsikan apa kan. So mungkin kata apa, kita simpan benda tu, bila masa kita rasakan bahawa kita perlu sampaikan kepada orang lain, maka kita postkanlah benda tu dalam kita punya social media, dalam page dan sebagainya. Itulah cara yang sebenarnya terbaik lah. Okay. Alright. Tuan MK, terima kasih Tuan MK. Okay. Tuan Muhammad Khairul kita ni, Principal Siap Property. Terima kasih Tuan MK. ZTM no, ya coach, first time saya tegur live Tuan. Okay, terima kasih. Okay, Tuan Ali pun ada, Abang Ali, terima kasih Abang Ali dah tolong sharekan. Tuan Azhari Ismail, waalaikumsalam Tuan Azhari. Okay, so terima kasih banyak-banyak lah siapa yang dah join channel live kita pada malam ni. Okay, alright, so kita teruskan dengan topik perbincangan kita pada malam ni, bina kesedaran memiliki hartanah. Alright, so bila cerita pasal bina kesedaran memiliki hartanah ni, sebenarnya kenapa saya terpanggil untuk kongsikan topik ni. Dalam beberapa bulan yang lepas, ini ceritanya lepas PKP hari itulah, dalam tempoh PKPB, seperti mana yang tuan-tuan perempuan sedia maklum, saya dah terangkan tentang package penjana, saya dah terangkan tentang pelbagai insentif yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan khususnya, dan juga pihak swasta dalam menarik minat masyarakat memiliki hartanah dalam masa terdekat ni lah, dalam tahun ni. So macam yang kita tahu, sektor hartanah ni sebenarnya dia punya peak dia tu dah habis dalam beberapa bulan yang lepas. Okay, to be precise, since mungkin 2019 lah, daripada tahun lepas lah, dia punya peak tu dah sampai ke tahap yang dah sampai ke tahap yang maksimum. So sedikit demi sedikit bila kita tengok keadaan pasaran hartanah ni dah mula staggered, dan sekarang ni pula dia punya keruncingan dia tu dah sampai ke tahap yang mungkin kita boleh nampak agak banyak penawaran berbanding dengan permintaan. Okay, so bila kita cerita pasal skala ekonomi ni, macam yang kita belajar kat sekolah dulu dan sebagainya, bila penawaran melebihi permintaan, maka harganya tu memang akan turun sedikit demi sedikit lah. Okay, tapi yang turun tu sebenarnya bukannya market value property tu,
cuba fahamkan apa yang saya cuba nak sampaikan. Market value property tak pernah turun. Tapi yang turun tu adalah harga hartanah tersebut. Maksud dia, yang turunkan harga tu adalah orang yang nak jual. Yang turunkan harga tu adalah orang yang nak jual. Sebab apa? Bila mereka tak dapat nak jual pada harga yang mereka kehendaki, kita cerita katalah pada tahun 2018 mereka dah mula start nak jual rumah mereka. Mereka letakkan pada satu harga. Katalah pada harga RM500,000. Sebuah rumah teres, 2 tingkat di Semenyih lah sebagai contoh, di Semenyih. Harganya RM500,000. So pada tahun 2018 mereka cuba nak jual, tapi mereka masih lagi tak boleh nak jual sampailah ke sekarang. Jadi apa yang mereka buat? Mungkin mereka tak suka, tapi mereka terpaksa menurunkan sedikit demi sedikit harga yang ditawarkan. Sebab bila kita nak pancing pembeli, tak boleh tidak kita kena letakkan harga yang boleh menarik minat lah pembeli-pembeli ni untuk berhubung dengan kita, dan dalam masa yang sama menarik minat pembeli-pembeli ni untuk membeli hartanah tersebut daripada kita, kan? Jadi bila berlakunya lambakan penawaran, sedikit sebanyak lambakan penawaran tersebut menyebabkan harga hartanah tu diturunkan disebabkan tak ada orang yang ataupun permintaan yang kurang. Jadi bila permintaan tu tak banyak, penawaran tu melebihi daripada permintaan, tak boleh tidak bila owner ni terpaksa nak juga terpaksa juga nak jual rumah dia, jadi dia terpaksa turunkan harga lah. So macam yang kita tahu pada bulan 10 ni, bulan 10 ni adalah bulan yang krusial. Sebab apa? Pada bulan 10 ni moratorium dah ditamatkan, kecuali bagi mereka yang berniat untuk menyambung package ataupun menyambung dia punya tempoh moratorium tersebut, dia terpaksa memohonlah kepada pihak bank, dan bank akan pertimbangkan sama ada untuk meneruskan moratorium ataupun tidaklah. Jadi kat situ sebenarnya kita boleh nampak bila tuan-tuan puan tengok iklan-iklan yang ada di internet, di media sosial dan sebagainya. Internet tu kita boleh ceritalah daripada mudah.my ke, daripada property guru ke, daripada iProperty ke, ataupun di Facebook ke, di media sosial dan sebagainya. Kalau kita tengok sebenarnya bila harga tanah tu tak boleh nak dilepaskan pada harga yang asal mengikut kehendak penjual tu sendiri, jadi penjual ni memang terpaksa turunkan lagi hartanah punya harga, dan mereka terpaksa ikut kehendak permintaan daripada masyarakat lah. Sebabnya mereka dah tak larat lagi nak bayar. Sebagai contoh, katalah macam saya pernah ceritakan dulu beberapa minggu yang lepas, klien saya bekerja sebagai seorang pilot. Saya ada kongsikan kisah dia. Saya ada kongsikan kisah dia. Tapi yang sebenarnya to be precise, yang saya kongsikan kisah di page Hartanah dan Anda tu bukan orang yang sama lah. Tapi dalam profession yang sama, sebagai seorang pilot. Dia beli hartanah ketika market tengah rancak, dan ketika tu mungkin dengan gaji dia yang tinggi, dan tak ada apa-apa masalah untuk dapatkan pinjaman daripada pihak bank. Jadi ketika tu dia beli hartanah yang banyak lah. So dalam kes ni klien saya tu dia ada lebih kurang 2 ke 3 buah rumah lah macam tu. Jadi bila dalam keadaan sekarang ni dia terpaksa dicutikan, dia bukan diberhentikan, dia dicutikan sebab bila penerbangan tak banyak, jadi pihak syarikat penerbangan tersebut terpaksa mengurangkanlah jumlah pilot, dan dia dinasihatkan untuk ambil cuti tanpa gaji. Bukan sekejap tapi 1 tahun. 1 tahun. Tuan-tuan puan bayangkan dah biasa pegang duit 5 angka setiap bulan, tiba-tiba tak ada income. Cuti tanpa gaji selama setahun. Jadi itu yang dia terpaksa juga melepaskan hartanah dia sebab moratorium dah habis bulan 9 hujung ni. Bulan 10 nanti dah start kena bayar. Jadi dia cuba menjual rumah dia seawal bulan 3 hari tu. Seawal bulan 3 hari tu sebenarnya dia dah cuba nak jual. Jadi bila tak dapat nak jual, dia terpaksa turunkan. So sampailah ke tahap yang sekarang ni masih lagi belum terjual. Dia masih lagi cuba untuk menjual dengan harga yang dah diturunkan.
Jadi situasi macam tu sebenarnya, kalau tuan-tuan puan kaji lah, kaji, ramai orang yang menghadapi masalah yang sama, menghadapi masalah yang sama. Cuma, dalam konteks sekarang ni, topik yang saya nak cuba bincangkan pada tuan-tuan puan malam ni, bina kesedaran memiliki hak tanah. Masih ramai lagi sebenarnya, surprisingly lah, masih ramai lagi sebenarnya yang belum tahu bahawa sekarang ni antara masa yang sesuai untuk mereka memiliki hak tanah, kerana mereka boleh mendapat tawaran harga yang lebih menarik berbanding dengan tahun sebelumnya. Sebab apa saya cakap macam tu? Saya ada buat marketing lah. Saya ada buat marketing melalui Facebook, yang mana saya namakan dan mungkin tuan-tuan puan dah kata apa, pernah dengar lah istilah ni, kita panggil sebagai light marketing. Light marketing yang saya buat tu, saya gunakan FB Ads dan saya mainkan video lah. Saya mainkan video yang mana saya bersiaran secara langsung di RTM1 yang tak berapa lama dulu. So video tersebut saya letakkan sebagai orang kata teaser lah, sebagai teaser untuk iklan yang saya buat. So dia punya copywriting yang saya letakkan di situ ataupun ayat yang saya letakkan di situ adalah sekarang adalah masa yang sesuai untuk memiliki hartanah. Nak tahu lebih lanjut, follow hartanah anda. Lebih kurang macam itulah ayat dia. So bila saya jalankan iklan tersebut, saya buat FB Ads, saya run FB Ads, surprisingly ramai yang meletakkan komen yang agak negatif lah. Ini bukan nak cerita kita orang kata apa dah buat advertising, dah buat apa FB Ads tu, saya nak condemn orang-orang yang memberi komen-komen negatif di situ. Tidak, bukan itu maksud saya. Tapi saya nak ceritakan kat sini sekarang ni bahawa ramai yang masih tak sedar sebenarnya. Apa ayat-ayat yang diorang condemn sebenarnya. Apa ayat-ayat yang diorang gunakan yang kadang-kadang benda tu terguris sikit lah hati saya ni kan. Sampai macam tu sekali kita niat nak bantu orang, kita niat nak suruh diorang like, nak suruh diorang follow page hartanah anda ni, sebab saya percaya dalam page hartanah anda ni sebenarnya banyak maklumat, banyak informasi yang berguna yang boleh diguna pakai oleh masyarakat di luar sana bila mereka berhasrat untuk membeli ataupun memiliki rumah pertama mereka. Itu sebenarnya niat saya bila saya wujudkan hartanah anda ni kan. So misi saya macam yang tuan-tuan puan pernah dengar dulu, awal-awal tahun dulu saya dah letakkan, misi saya di hartanah anda ni adalah untuk membantu 100,000 pembeli rumah pertama dalam tahun 2020 ni. Itu misi saya sebenarnya. Jadi bila saya letakkan FB Ads tersebut, ada komen-komen negatif yang masuk, suara-suara sumbang yang masuk, mengatakan bahawa, contoh ayat dia lah, harga macam Yahudi, macam mana nak beli? Dia macam tu, dengan tanda seruan dia tu kan. Mungkin dia nak marah ke apa, tak tahulah. Lepas dia buat muka marah apa semua kan. Harga macam Yahudi tu kita istilahkan harga tu mahal sangat lah. Harga tu mahal sangat lah kan. Ada juga yang cakap loan susah nak lulus. Loan susah nak lulus. Rate pun Yahudi. Lebih kurang macam tu lah ayat yang dia letakkan. So apa lagi antara ayat-ayat lain yang saya terbaca lah daripada iklan yang saya buat tu. Semua ni dibuat untuk menyelamatkan pemaju semata-mata. Lebih kurang macam tu lah ayat yang dia letakkan. Jadi bila saya baca, saya terfikir sebenarnya ramai masyarakat kat luar sana yang belum sedar tentang banyak sebenarnya bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan, banyak sebenarnya perks yang ada yang boleh mereka grab, dan mereka sebenarnya tak tahu sebenarnya dalam keadaan sekarang ni, inilah masa yang antara masa yang sesuai untuk mereka memiliki hartanah. Satu, mungkin yang tuan-tuan puan pernah dengar, saya pernah ceritakan dulu tentang package penjana. Stamp duty dikecualikan, lepas tu bagi yang nak jual rumah pula CKHT dikecualikan untuk 3 bawah rumah, lepas tu ada pula OPR diturunkan, sekarang ni OPR 1.75%. So banyak sebenarnya developer bagi diskaun, rebate untuk harga-harga rumah yang dijual. So perkara-perkara macam ni sebenarnya
tak sampai kepada mereka. Tak sampai kepada mereka. Jadi itu yang saya terdetik malam ni lah untuk menceritakan kepada tuan-tuan dan puan semua, khususnya kepada pejuang-pejuang hartanah, sahabat-sahabat perunding-perunding hartanah di luar sana. Tanggungjawab tuan-tuan dan puan untuk menyebarkan maklumat ni sangat besar. Dan saya tak mampu nak pikul seorang-seorang. Tuan-tuan dan puan kena bersama-sama saya gembling tenaga untuk sebarkan maklumat. Sebarkan maklumat ni kepada mereka supaya mereka faham, supaya mereka tahu. Sedarkan mereka tentang kepentingan memiliki hartanah dan kenapa sekaranglah masa yang sesuai untuk memiliki hartanah. Dos yang kata harga hartanah macam Yahudi, saya tak faham kenapa mereka cakap macam tu. Sedangkan ada harga hartanah yang di bawah 100,000. Boleh je, mungkin itu yang saya selalu bibil dalam page hartanah anda ni. Saya beritahu, beli hartanah ikut kemampuan, bukan ikut kemahuan, bukan ikut hawa nafsu. Nak beli hartanah ni bukannya suka-suka gaji sekian-sekian banyak nak beli hartanah yang lebih di luar daripada kemampuan, bukan itu maksud saya. Maksud saya beli hartanah tu ikut kemampuan berdasarkan kepada apa yang kita mampu. Dan ada je sebenarnya harga rumah yang di bawah 100,000, sekitar 80,000, 70,000 ada. So keyword dia adalah kita kena sebarkan. Kita kena sebarkan maklumat tu pada orang lain. Tanamkan kesedaran untuk mereka memiliki hartanah. Sebab bila kita dah approach mereka secara betul, kita terangkan kepada mereka secara betul, barulah mereka faham. Dan secara tak langsung mereka akan terbuka hati untuk memiliki hartanah mereka sendirilah. Dan ada juga yang beritahu sekarang ni mungkin ini saya cerita ni berdasarkan kepada dos yang mungkin dalam golongan yang dah tahu tapi dia tak ambil lagi opportunity tu. Faham tak? Maksudnya dia dah tahu maklumat tu semua dia dah ada, tapi dia belum terdetik hati nak beli rumah lagi lah. So dalam arti kata lain, dia mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat. Tak salah sebenarnya, nak tunggu dan lihat tak salah. So mungkin dia rasa macam sekarang ni belum sesuai lagi, belum harga tu belum betul-betul jatuh menjunam lagi. Saya nak beritahu tuan-tuan puan semua, untuk menjawab persoalan tersebut, kadang-kadang kita kena main psikologi dengan mereka. So tuan-tuan puan sebagai pejuang hartanah, sebagai perunding hartanah yang memang kerap kali berjumpa dengan orang, selalu menceritakan kepada mereka tentang rumah yang nak dijual dan sebagainya. So pendekatan yang betul sebenarnya bagi saya bukan dengan cara tuan-tuan perempuan mengiklankan rumah yang nak dijual itu semata-mata, tapi sebenarnya pendekatan yang tuan-tuan perempuan perlu buat adalah untuk menyedarkan mereka bahawa sekarang ni adalah masa yang sesuai untuk memiliki tanah. Saya bagi satu contoh. Katalah mereka dah aim dah, mungkin mereka dah pernah kontak tuan-tuan perempuan, dia nak beli satu rumah. Rumah ni mungkin dia berminat sebab location dia memang strategik, berdekatan dengan tempat kerja mereka ataupun mungkin dekat dengan sekolah anak mereka dan sebagainya. Dan mereka dari kiri-kiri dah kawasan tu memang mereka sukalah. Dan kebetulan tuan sebagai rent ada pegang listing dalam kawasan tu. So bila dah pegang listing dalam kawasan tu, dia pun tengok iklan yang tuan-tuan perempuan dah buat dalam Facebook ke dan sebagainya. So dia pun contact. So dia contact, dia kata dia berminat nak beli property tersebut lah. Tapi dalam masa yang sama mungkinlah dia baca kat mana ke, blog ke, dia baca dekat artikel yang orang tulis dan sebagainya ke. Nak beli rumah kena tunggu sekejap lagi, tahun depan kan. Tahun depan baru harga tu betul-betul dah turun, dah rock bottom lah orang kata kan. So bila dia baca tu dia rasa macam tak payahlah beli sekarang kan, ada lagi masa next year simpan lagi begini kan. Takkan adanya lah orang yang nak beli rumah ni. Dia fikir macam tu. Jadi secara psikologinya tuan-tuan kena mainkan peranan sebagai seorang perunding hartanah. Di samping kita nak bantu penjual, di samping nak bantu penjual yang terdesak nak jual rumah dia tadi tu, kita boleh bagi tahu mereka, tuan, saya bukannya nak menakut-nakutkan tuan, saya bukannya nak cerita benda ni sebab nak pastikan yang rumah yang saya dapat listing ni terjual kepada tuan, bukan itu niat saya. Tapi saya nak sampaikan kepada tuan satu cerita.
satu cerita. Okay, alright. Terus terang saya cakap, listing yang ada ni, bukan tuan seorang je yang berminat nak beli. Sebab ada beberapa orang yang dah contact saya yang menyatakan minat mereka untuk beli rumah ni. Okay, so dalam keadaan yang sama lah macam tuan jugalah, dia berminat nak beli rumah ni. Okay, tapi so mereka juga berfikiran sama macam tuan, yang owner ni akan turunkan lagi harga. Owner ni akan kata apa, boleh dinegotiate lagi untuk dapatkan harga yang lebih baik lah katakan. Tapi tahu tak tuan, sebenarnya owner ni jual pada harga yang ditawarkan ni ada sebab. Ada sebabnya kenapa dia letak harga macam ni. Okay, kalau saya boleh cerita dengan tuan, sebenarnya owner ni letak harga macam ni sebab baki hutang dia dengan bank dah dapat penyata tebus hutang yang bank keluarkan tu. Baki hutang dia tu lebih kurang macam harga yang dia nak jual sekarang. Okay, so tuan bayangkan, kalau katalah tuan nak beli rumah ni, dalam masa yang sama tuan nak turunkan lagi harga di bawah daripada baki hutang yang dia kena bayar kepada pihak bank, adakah tuan rasa adil bagi pihak dia? Okay, itu yang pertama lah, yang saya cuba nak sampaikan kepada tuan lah. Okay, yang kedua saya nak ceritakan kepada tuan. Okay, sekarang ni, kalaulah sekiranya bila dia jual pada harga yang lebih rendah, tuan pun setuju nak beli dengan harga tersebut, tuan terfikir tak macam mana sebenarnya dia nak dapatkan duit tambahan untuk top up? Dia dah tak ada duit dah sekarang ni. Hutang still kena bayar sebelum dia boleh transfer, pindah milik daripada nama owner sekarang ni kepada nama tuan. Hutang dia kepada bank tu masih dia kena bayar lagi. Kalau tak cukup dia kena top up. Kan? Okay. Kalau tuan nak turunkan lagi harga berdasarkan pada apa yang tuan nak beli ni tadi dengan owner ni tadi, kan, yang tuan tawarkan kepada owner ni tadi, tuan terfikir tak macam mana dia nak top up duit yang tak cukup tu, sedangkan dia sendiri dah tak ada duit, dia terpaksa jual rumah ni, kan? So adilkah bagi tuan nak beli rumah ni dalam keadaan yang dia tersepit dan dalam masa yang sama dia terpaksa nak top up pula duit yang tak cukup tu untuk settlekan hutang dengan bank? Kan? Okay. So itu antara cerita, alasan yang tuan-tuan perempuan boleh guna pakai untuk pastikan yang mereka yang nak beli rumah ni yang betul-betul dah kita dah filter mereka ni tak ada masalah, loan pun okey, should be tak ada apa ni problem dan sebagainya. So ayat-ayat macam tu sebenarnya yang boleh menjentik minda mereka, yang boleh memberi kesedaran kepada mereka untuk mereka membeli tanah tersebut sekarang. Okay, so ini antara benda yang saya cuba nak kongsikan kepada tuan-tuan semua lah, kan. So pendek kata, dalam keadaan sekarang ni bukan disebabkan orang tak nak beli, tapi mungkin disebabkan orang tak sedar lagi apa yang ditawarkan berkenaan dengan package rangsangan yang kerajaan tawarkan, berkenaan dengan pinjaman dengan bank, berkenaan dengan masalah-masalah yang sepatutnya ialah memang bukan masalah mereka, tapi masalah-masalah penjual yang kita nak cuba selesaikan tadi. Sebab tu dalam masa sekarang ni tuan-tuan perempuan kena faham lah, sebagai seorang pembina tanah ni kita kena bertindak, menyampaikan maklumat, menyampaikan ilmu, menyedarkan masyarakat tentang kepentingan memiliki hartanah, dan dalam masa yang sama yang paling penting sekali, yang paling mustahak sekali, kita kena pastikan yang kita sebarkan benda tu dengan cara yang betul lah, dengan cara yang betul. Okay. So approach yang saya buat, macam dalam pencatatan anda, macam tuan-tuan perempuan boleh baca posting-posting saya, hampir setiap hari lah, saya letakkan posting yang boleh dikatakan orang kata apa, menjentik minda lah, menjentik minda followers catatan anda ni. Sebab bagi saya terpanggil untuk menceritakan kepentingan membeli tanah tu satu. Okay. Yang kedua, bila nak membeli tanah tu sebenarnya kita mampu nak beli. Kita mampu nak beli. Tapi sebenarnya kita letakkan diri kita ni di tahap yang tak mampu sebab kita nak beli rumah yang lebih mahal daripada kemampuan kita. Itu masalah yang selalu berlaku lah. Kan? Itu yang saya selalu tekankan dalam posting-posting saya. Beli rumah ikut kemampuan. Benda pertama, bukan pasal faktor lokasi ke, bukan pasal faktor rumah tu cantik ke, bukan pasal faktor rumah tu dekat dengan tempat kerja kita ke. Tidak, mungkin dalam keadaan sekarang
kita nak beli rumah yang kita ada ciri-ciri yang kita nak kejarkan tadi tu, tapi kita masih belum mampu untuk beli rumah tu. Okey, kalau tuan-tuan perempuan nak tunggu sampai dah mampu, mungkin nak tunggu tu berapa lama lagi tak pasti kan. Kita pun tak boleh nak bagi jaminan diri kita ni boleh hidup sampai nyawa kita boleh kita sampai ke tahap tu ke, ataupun kita meninggal awal kan, auzubillah kan, tak jauh kan. Ataupun mungkin kita dah simpan-simpan duit, tiba-tiba ada benda lain yang tak begitu urgent, kita gunakan duit kita simpan tadi ke. Maklumlah ni baru pula esok ni X50 nak keluar, Proton X50 ni mungkin ada di kalangan kita ni dia dah duduk mengidam dah. Nak beli tak salah, tapi tengoklah kemampuan kan. Kalau rasa benda tu perlu, dah kereta yang ada sekarang ni dah teruk ke apa ke, nak beli, tengok kumpul duit. Target asal tu ingat target asal tu katalah tuan-tuan perempuan dah kumpul duit nak beli rumah kan, target nak beli rumah, duit deposit nak bayar rumah, nak bayar lawyer, bayar stamp duty apa semua tu kan. So sampai ke tahap tu tengok ada benda baru keluar. Itu yang saya kata kita punya kemampuan tu sebenarnya kita letakkan pada diri kita sendiri kan. Kemampuan tu kita letakkan pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita dah mampu sebenarnya nak beli, tapi kita tangguhkan sebabkan kita rasakan bahawa benda tu tak urgent. Padahal kita tak ada rumah lagi ni. Kita tak ada rumah lagi. Dan nak tunggu sampai bila kan. So tu yang tuan-tuan puan sebagai pejuang hartanah sampaikan. Maklumat tu kena sampaikan kepada orang lain, kena ceritakan kepada mereka. Kena ceritakan kepada mereka kalau nak tunggu sampai bila kan. Sampai bila nak dapat rumah yang nak dibeli tu. Nak tunggu kemampuan apa semua tu kan. Okay. Jadi beli dulu apa yang kita mampu, kita beli dulu. Tak kisahlah rumah tu kecil ke, rumah tu ada 2 bilik ke, rumah tu rumah flat ke, dan memang itu kemampuan kita sekarang dan kita dah congak-congak memang kita mampu untuk beli, kita beli je lah dulu rumah tu, tak ada masalah pun. Bila kita dah beli rumah tu nanti kita duduk dulu, kita yalah bersempit-sempit lah dulu, rather than kita duduk menyewa rumah yang kita sewa daripada orang lain ni, end of the day rumah tu tak jadi milik kita kan. So bila kita beli rumah yang kecil, sekurang-kurangnya rumah yang kita dah beli tu kita bayar bank bulan-bulan, lama-lama habis jadi milik kita. Kalau kita nak beli rumah yang lebih besar, rumah yang dah ada tu kita boleh jual kan, kita boleh jual, kita boleh gunakan duit itu sebagai modal untuk beli rumah yang lebih besar kan. Itu yang sepatutnya kita kena tekankan dan kita kena sampaikan kepada orang lain. So bina kesedaran memiliki rumah, bina kesedaran memiliki hartanah, dan inilah tanggungjawab yang perlu kita pikul sebagai pejuang hartanah. Saya harapkan tuan-tuan perempuan boleh mulakan aktiviti untuk buat sharing macam saya sudah ada secara live. Kalau tak mampu nak buat live sekarang, tak apa, buat melalui penulisan, buat melalui write up. Kalau tak ada idea nak tulis apa, tak apa, ambil je penulisan yang saya dah tulis dalam page hartanah anda tu, sharekan, tak ada masalah. Saya izinkan, saya benarkan. Sebab saya itulah ambition saya ni memang terlalu besar. Saya nak tengok kalau boleh, especially orang kita ni lah, orang Melayu kita ni kan, banyak yang belum memiliki rumah. Tak memiliki rumah lagi tak apa, tapi dia menyalahkan orang lain. Dia meletakkan masalah dia tu, meletakkan orang kata apa problem yang dia tengah hadapi sekarang ni sebab tak ada rumah lagi tu, dia menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan kerajaan tak bantu dia menyalahkan kata harga rumah mahal, dia menyalahkan bank tak bagi pinjaman pada dia. So semua benda-benda ni sebenarnya cabaran kita besar ni. Cabaran kita ni sangat besar. Kita nak bagi kesedaran pada orang tu bukan mudah. Dan saya cukup respect, saya cukup tabik kepada rakan-rakan pejuang-pejuang hartanah yang mampu menggalas tugasan tersebut dengan baik, yang boleh close case every week, asal ada weekend, ada viewing, ada closing. Memang saya cukup respect. Memang saya cukup respect dengan anda semua. Jadi bagi mereka yang mungkin tak tahu nak mula kat mana, jadi saya syorkan sekarang ni lah masanya untuk anda mulakan menulis, mulakan buat sharing, mulakan buat live video macam mana saya buat live sekarang ni, untuk bagi kesedaran kepada masyarakat. Ceritalah macam mana yang saya ceritakan ni, ceritakan kepada mereka. Sekurang-kurangnya bila mereka dah tahu, mereka dah nampak, mereka dah kenal anda, maka mereka akan mula suka kepada anda, dan mereka juga akan percaya kepada anda. Dan insyaAllah ada rezeki nanti, prospek-prospek ni akan convert daripada prospek kepada orang yang berurusan dengan anda untuk membeli hartanah yang anda jualkan.
Tapi kena ingat bila kita nak jual, kita kena tengok lah, kita kena buat filtering, kita kena pastikan yang mereka ni mampu untuk beli rumah yang kita jual. Kalau dia tak mampu untuk beli rumah yang kita jual, kita syorkan dia beli rumah yang lebih murah lah daripada apa yang kita betapa listing yang kita ada tu. Kita carikan rumah yang lebih berpatutan mengikut kemampuan dia lah. Itu yang sebaik-baiknya. Okay, saya baca sekejap komen-komen yang masuk. Okay, Babika JH thank you Encik Muhammad Ali, Kamari Syahda. Okay, terima kasih Abang Ali tolong sharekan. Okay, Tuan Azam Shah, Waalaikumsalam. Pakar Zirul, Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang dah join. Iman Fidaus, beli ikut selera. Oh, ni bahaya ni Iman beli ikut selera ni yang jadi orang kata tak tentu arah tu nanti. Zeti Makno, okay, I feel you coach. Betul saya pun merasakan apa yang sahabat-sahabat rakan-rakan penjual tanah yang ada sekarang ni, yang tengah menonton ni, saya dapat faham dapat selami you all punya perasaan tu lah sebab nak menyedarkan orang ni bukan senang nak menyedarkan mereka untuk memiliki hartanah tu bukannya perkara yang mudah. Mereka akan cakap nak beli rumah ni ingat mudah ke, ingat senang ke, sebab mereka tak tahu. Bila mereka dah tahu, bila mereka dah diterangkan macam ni sebenarnya prosedur nak beli rumah. Okay, first kali jangan tengok rumah yang nak dibeli, tengok kelayakan. Tengok kelayakan kita, berapa pinjaman yang kita boleh buat. Kita tolong kirakan DSR untuk dia dulu. Tolong kirakan dia punya komitmen, berapa gaji dapat, dah tolak komitmen, tolak sara diri dan sebagainya, berapa sebenarnya balance yang tinggal. Daripada situ, daripada DSR yang kita dah tolong kirakan tadi tu, okay, berapa sebenarnya maksimum rumah yang dia mampu miliki. Pernah tak terfikir tuan-tuan perempuan sebagai seorang perundingan tanah mungkin dah ada fanpage, ataupun dah ada personal account dalam Facebook. Setiap hari kita duk sharing, setiap hari kita duk cerita, tapi dalam masa yang sama kita tak pernah pun terangkan kepada mereka macam mana teknik yang betul sebelum mereka memiliki hartanah untuk kira kelayakan pinjaman mereka tu. Untuk kira berapa sebenarnya dia punya rumah yang dia mampu beli. Sebab saya jarang tengok minta maaf cakap lah ni sahabat-sahabat penjual tanah ni jangan terasa hati pula sebab saya cakap ni benda yang betul. Sebab saya ramai friendly saya ada 4,000 lebih, dah dekat 5,000 orang dah boleh katakan 70%. 70% tu semua sahabat-sahabat rent, sahabat-sahabat perjuangan tanah. Tak kisahlah dia rent ke, REA ke, dia principal ke, tak kisahlah so kita namakan dia sebagai perjuangan tanah lah. Tapi saya boleh bilang dengan jari dalam sekali saya scroll tu berapa ramai, mungkin kadang-kadang tak ada langsung yang sharekan tentang cara pengiraan, macam mana nak kira kelayakan dia untuk buat pinjaman. Okay, so sharing-sharing macam ni sebenarnya jarang-jarang dibuat. Kebanyakan, okay, bukan nak salahkan you all, bukan nak kata apa ni benda tu. Yalah, mungkin ada yang dah buat tapi saya tak perasan, itu saya minta maaf lah kalau saya tak perasan kan. Ini secara general lah, saya tegur secara general lah kan. Sebab perkara-perkara macam ni sepatutnya diperbanyakkan. Tak kisahlah kalau katalah seminggu sekali kita buat posting yang sama, tak apa, tak kisah. Mungkin hari ni orang tu perasan bila dia scroll, dia nampak apa yang kita post kan. So mungkin orang lain tak perasan kan. So minggu depan kita postkan lagi sekali benda yang sama pun tak apa. Orang yang scroll tu nampak, oh okay. So berulang kali benda tu, benda yang baik kita nak share sekerap yang mungkin, tak ada masalah sebenarnya. Macam saya pun kadang-kadang bila saya kata apa rasakan bahawa benda yang saya pernah sharekan mungkin 2-3 bulan dulu saya patut keluarkan balik semula, saya copy, saya paste je balik dalam page saya. Bukannya tiap-tiap hari saya tulis benda yang baru, tak semestinya kan. Jadi tuan-tuan perempuan tak payah nak pening-pening kepala pun. Nak buat copywriting, nak kena fikir setiap hari, nak kena ada benda yang baru. Okey, benda yang baru tu memanglah sepatutnya bagus lah kalau ada tu lagi bagus tapi bagi saya benda yang penting macam cara kira kelayakan pinjaman kan. So cara kira kelayakan pinjaman ni bukan semua orang tahu macam mana teknik nak kira nak tahu dia punya komitmen berapa, dia punya kata apa gaji bersih betul kalikan dengan DSR dia berapa, tu tak ramai orang tahu. So kalau kita sharekan benda ni, sekurang-kurangnya mereka dah tahu, mereka boleh congak sendiri. Dan ini memudahkan tuan-tuan perempuan punya urusan juga. So bila dah cerita tu, mungkinlah dia jadi followers. Tuan-tuan perempuan dia dah nampak apa yang tuan-tuan perempuan share dalam page tuan-tuan perempuan semua.
Dia dah tahu dah cara nak kira tu. Okey, tuan, saya dah dapat ilmu yang tuan ajarkan hari tu, cara nak kira DSR. Okey, so sekarang ni saya dah kira-kira, saya lepas tuan nak beli rumah tuan ni. Alhamdulillah. Okay, so boleh tak kalau kita jumpa untuk saya tengok rumah tu? So kat situ sebenarnya dia punya kemanisannya. Bila kita keep on sharing, kita bagi tahu mereka cara nak kira macam mana dan sebagainya, dan mereka dah tahu. Dan mereka sendiri yang dah kira dia punya kelayakan apa semua tu. So end of the day, tinggal macam ni je, nak tuai hasil je. Kita nak dapatkan dia punya, orang kata apa, kesediaan untuk membeli tanah tersebut. Tapi itulah, kebanyakan daripada kita, kadang-kadang kita terlupa. Okay, so istilah terlupa lah. Terlupa bahawa benda ni yang penting. Benda ni yang sepatutnya kita lebihkan. Perkongsian yang macam perkongsian yang boleh memberi manfaat dan boleh membantu prospek ni yang kita kurang nak beli kan. So itu yang patutnya kita kena tekankan, kita kena tambah lagi lah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah join. Okay, lebih kurang ada 18 mata yang tengah menonton sekarang ni. Setakat ni ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa nak tanya ataupun nak sharing ke? Kalau boleh kita bersembang lah. So saya harap apa yang saya terangkan malam ni memang agak ringan sikit topik yang kita nak bincangkan. Penatlah tiap-tiap minggu asyik cerita pasal law, cerita pasal undang kan. So malam ni kita santai sikit. Saya nak dengar luahan hati tuan-tuan perempuan semua. Mungkin ada pengalaman di kalangan tuan-tuan perempuan semua, dah pernah berjumpa orang, dah approach orang, macam-macam orang kata apa, objection yang tuan-tuan perempuan pernah hadapi. So bagaimana tuan-tuan perempuan nak handle objection tersebut. So mungkin itu kalau nak share dekat ruangan komen, mana tahu kalau ada tu boleh sharekan, tulis di tepi ruangan komen, insyaAllah saya cuba bantulah, saya bagi pendapat saya lah, pendapat daripada seorang sahabat, pendapat daripada seorang kata apa yang jadi pengamal undang-undang. So mungkin dari segi pengalaman yang ada dengan saya dengan apa yang ada dengan tuan tu mungkin berbeza. Jadi saya minta kalau boleh tuan-tuan perempuan, siapa yang nak sharekan silakan masuk di ruangan komen. Nur Hafizi Muhammad, terima kasih. Terbaik coach. Okey, Azwan Detik Artana, terima kasih. Okey, terbaik. Okey. So itulah saya harapkanlah tuan-tuan perempuan jangan putus asa, jangan kata apa, henti menyebarkan maklumat, jangan henti daripada berkongsi ilmu, sampai bila-bila pun, selagi mana kita ni masih lagi bergelar pejuang hartanah ataupun kita dah berhentilah, kita dah penat jadi pejuang hartanah ni, kita tak nak buat lagi dah benda-benda ni, tak ada masalah, kongsikan apa maklumat yang ada, apa ilmu yang kita ada tu sampai kepada orang lain. Social media ni sebenarnya adalah satu medium yang sebaik-baiknya digunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain, bukannya setakat nak berjimba ke, setakat nak kata apa, nak wah-wah dengan kawan-kawan ke. Boleh, tapi janganlah selalu sangat macam tu kan. So tak guna kalau kita ada medium macam ni, kita tak guna pakai, kita tak gunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain lah. So sebaik-baiknya kita gunakan apa yang ada untuk menyampaikan maklumat dan informasi itu, kita sampaikan kepada orang lain yang mungkin tak tahu, yang mungkin masih lagi belum sedar, dan yang masih lagi belum terbuka hati mereka untuk memiliki tanah tu lah. Janganlah asyik menjual aja. Ni pun selalu saya tegur. Sampai ada orang marah saya kata, coach kalau misalnya kata buat page tak boleh menjual, nak buat apa? Kan saya cakap bukannya tak boleh, boleh. Nak iklankan listing apa semua tu boleh. Tapi janganlah tiap-tiap hari iklankan listing dalam page tu. Tak ada benda lain yang nak ditulis. Korang duk iklankan listing, listing tu pula tu ambil koe dengan orang lain, bukan listing sendiri. Tu apa ni, minta maaf lah kalau ada yang terasa hati pula tu kan. Tak ada benda lain yang dia share. Balik-balik jual rumah. Tapi saya kata dalam siapa yang follow, siapa yang dah join group STL tu, strategi tarik lead tu, saya kata kan, jangan jual rumah, juallah idea memiliki rumah. Inilah maksud saya. Kalau anda jual rumah, setiap hari anda duk iklan, duk tepek iklan yang sama, betul-betul lah listing tu tak berapa banyak yang ada, setiap hari duk cerita rumah tu, rumah yang sama je kan. Orang yang follow page tu pun akan bosan, dia rasa macam lah, page ni tak ada cerita lain, cerita pasal nak jual rumah aja. Kan dia ni tak tahu ke aku ni gaji baru 3,000, mana mampu nak beli rumah harga 400,000 yang dia jual tu kan. So
doesn't make sense lah kan. So daripada kita tak ramai orang yang kita owner-owner yang bagi listing kepada kita, dan dalam masa yang sama listing yang seberapa kerat tu saja yang kita duk blast tiap-tiap hari letak dalam fanpage ataupun dalam personal account kita, lama-lama orang yang follow tu jadi bosan lah kan, jadi bosan lah. So tu yang dia unfriend ataupun unfollow kita kan. So kenalah perbaikilah medium nak menyampaikan tu, gunakan dengan sebaik mungkin supaya orang yang tengok page kita, dia akan nampak yang page kita tu memberi manfaat, dia akan mula kenal siapa sebenarnya kita dan apa sebenarnya perkhidmatan yang kita tawarkan kepada mereka, dan mereka bila dah kenal, mereka akan mula suka kepada kita. Bila dah suka tu, itulah masa yang paling sesuai untuk kita convert followers kita ni menjadi kita punya klien pula. So nak sampai ke tahap nak bagi mereka percaya tu, itulah orang kata apa, tahap yang paling kita nantikan, dan itulah sebenarnya tujuan bila kita buat fanpage ni, kita nak buat conversion mereka daripada followers kepada prospek dan seterusnya pada klien kita. Okay, so percayalah dengan cara sharing, dengan cara memberi maklumat ni, itu yang boleh menyebabkan mereka percaya dan mereka boleh convert menjadi klien kita, insyaAllah. Okay, alright, saya mohon, saya keluarkan kejap saya mohon coach ulas mengenai harga hartanah di Kelantan. Okay, harga hartanah di Kelantan ni saya minta maaf banyak-banyak, saya tak boleh nak ulas sebab saya tak ada pengalaman di sana. Tuan Nur Hafizi, sebab saya mungkin tuan boleh kontak sahabat-sahabat, rakan-rakan pejuang-pejuang hartanah yang ada di Kelantan. Kalau katalah Tuan Jai ke siapa-siapa yang ada pada malam ni, boleh masukkan di ruangan komen nombor telefon, mungkin boleh ulas lebih lanjut lah tentang perkara tersebut, sebab saya memang tak ada pengalaman di Kelantan. Dan terus terang saya cakap, kalau saya nak ulas, mungkin saya cerita benda tak betul lah kan, sebab saya tak pernah ada pengalaman di sana, dan saya tak ada urus niaga ataupun kes-kes yang saya buat daripada Kelantan lah. Saya minta maaf banyak-banyak tuan Hafizi. Okay, hajat nak jadi pelabur hartanah bila berurusan dengan rent, tak nampak macam nak membantu, nampak hanya sekadar nak menjual. Okay, so ni Tuan Iman Firdaus ni dah tegurkan. Okay, jadi kita ambil sisi positif di situ. Sahabat-sahabat yang mana ada dengan kita pada malam ni, ambil sisi positif di situ. Sebab tu saya cakap, bila kita terlalu menjual, terlalu mendesak, itulah masalahnya. Macam mana orang tu nak percaya kepada kita kalau daripada awal lagi kita nampak dia sebagai mangsa kita kan. So dalam seminar saya memang saya dah tekankan tentang perkara ni lah. Saya dah tekankan tentang perkara ni. Nampak orang yang nak jadi prospek kita tu, sebenarnya kita kena treat mereka ni sebagai orang yang kita perlu bantu. Orang kita perlu bantu. Okey, dalam konteks saya lah sebagai seorang peguam, bakal pembeli hartanah ataupun bakal pembeli rumah ni, saya akan tanya dia dulu, tuan ada pengalaman belum beli rumah sebelum ni? Okay, kalau dia kata dia tak ada pengalaman, ini adalah rumah pertama dia, okay, saya terangkan pada dia. Okay, untuk beli rumah pertama, sebenarnya tuan dapat perks macam ni, seperti mana yang dah diberikan oleh kerajaan. Okay, antaranya stamp duty, boleh dapat waiver, boleh dapat pengecualian untuk rumah pertama. Okay, yang kedua, bila tuan buat pinjaman, okay, sebenarnya untuk pinjaman rumah pertama ni, tuan boleh mohon untuk dapatkan 100% financing di bawah skim perumahan belia. Ada bank yang bagi, contoh BSN dan sebagainya. Okay. So saya terangkan lagi pada dia, okay, nak beli rumah pertama ni sebenarnya kita kena pastikan yang rumah yang kita nak beli ni adalah di bawah kemampuan kita lah. Pada kemampuan kita, kita dah kirakan cara nak beli, nak kalkulate DSR dan sebagainya tu, kita tunjukkan kepada dia. Dan end of the day, bila kita sampai part yang dia dah apply loan dah lulus, Alhamdulillah, lepas tu dia dah sign letter offer dengan pihak banker,
dan tiba masa untuk sign SMP, saya akan terangkan pada dia, walaupun bukan semua lah, bukan semua klausa yang ada dalam SMP tu saya terangkan, sebab klausa SMP tu banyak, tebal kan, jadi saya terangkan yang penting. Tuan, bila nak sign SMP ni kena faham, you kena bayar baki 10%. Baki 10% deposit you kena bayar masa sign SMP. Kalau misalnya kata you tak ada duit nak settlekan, nak bayar baki 10% deposit ni, you boleh keluarkan duit EPF selepas you dah sign SMP ni lah. Tapi saya kena dapatkan keizinan daripada penjual untuk pastikan yang penjual benarkan you delay payment yang 10% baki tu. Kan? So kita terangkan semua perkara yang penting. Kalau misalnya kata dah bayar 10% deposit, tiba-tiba katalah tuan tak jadi nak beli rumah ni, berubah hati nak beli rumah lain pula, duit yang dah dibayar tu boleh dihanguskan. So kita kena terangkan kepada dia, bagi dia faham. Dan kalau ada lah rakan-rakan peguam-peguam yang ada kat sini, biasakan diri kita berjumpa dengan klien tu personally. Jangan kita biarkan kerani kita ataupun orang yang tak sepatutnya attend signing SMP dengan klien. So benda tu memang tak wajar lah, sebab mereka membayar khidmat guaman, membayar yuran legal fee untuk mendapatkan khidmat guaman. Keyword dekat situ khidmat guaman. Jadi yang patut serve mereka adalah peguam. Yang buat documentation, kelak tak apalah, tapi yang serve mereka, yang berjumpa, yang menerangkan kepada mereka, tak bolehlah kita expect kelak kita yang treat mereka, yang layan mereka. Kita kena expect diri kita. Kita sebagai peguam ni, so dia dah bayar yuran guaman. So kalau katalah dia datang, kerani yang serve dia, itu bukan yuran guaman, itu yuran keranian. Sebab kerani je yang serve. So apalah salahnya kita spend masa lebih kurang 15 minit jumpa, terangkan kepada klien, okey macam ni kan, okey tuan ni sign SMP ni, bukan setakat nak suruh clerk tu, okey cik sign sini, sign sini, sign sini, okey dah ambil balik SMP tu, bukan macam tu kan. Jadi bagi saya memang tak wajar lah macam tu. Jadi teguran ikhlas lah kepada saya, kepada rakan-rakan peguam yang ada, sebab you boleh nampak kesannya bila kita berurusan, kita sebagai peguam berurusan direct dengan klien, klien tu punya pemahaman tu dia akan nampak, dia akan betapa boleh portray apa yang kita terangkan tu, dan secara tak langsung bila dia suka cara kita terangkan kepada dia, dia akan jadi radio buruk yang akan menyebarkan perkara-perkara yang baik tadi tu kepada kawan-kawan dia yang lain, kepada saudara mara dia yang lain, dan tak mustahil kawan-kawan dia, saudara mara dia akan datang balik kepada kita juga untuk beli rumah. So itulah kata apa, bila kita treat orang dengan baik, orang akan balas dengan cara yang baik lah. Bila kita hormat orang, orang akan hormat kita balik kan. So as simple as that lah kan. Benda tak payah diajar kot, benda common sense kan. So tu yang apa ni. So Tuan Iman, terima kasih teguran yang sangat membina. Saya harap rakan-rakan penjual tanah, penjual tanah ambillah teguran tu dengan positif. Okey Fakar. Okey Fakar dia tanya soalan ni, coach nak tanya untuk market sekarang lebih baik beli rumah under developer atau subsale? Alright. Soalan yang baik Fakar. Nak beli under developer, maknanya di pasaran primer tu, sebenarnya kalau katalah kita nak beli, kita bukannya tengok harga berdasarkan kepada projek tu sendiri. Kita kena tengok harga sekitar, kawasan sekitar projek yang mana kita nak beli tu tadi. Comparison tu kita kena buat dengan kawasan sekitar. Bukannya, okey, ada juga yang beritahu, okey, kenalah compare apple dengan apple. Mana boleh compare apple dengan pear? Ataupun nak compare apple dengan durian, tak boleh lah coach kan? Okay. Tak, bukan. Pandangan saya, bila you nak beli dengan developer, you tengok harga yang developer tawarkan. Katalah harga developer tawarkan RM300,000 sebagai contoh. Sebuah rumah apartmen, dengan harga RM300,000. Okay, you tengok apartmen yang lain dekat kawasan sekitar yang dah siap. Yang dah ada orang duduk, maknanya untuk pasaran subsale tu, berapa kat pasaran subsale jual rumah dekat kawasan tu juga. Itu maksud saya compare apple to apple juga. Kan? So, bila dah tengok harga kawasan sekitar tu, katalah harga kawasan sekitar untuk rumah subsale yang ditawarkan adalah RM250,000 sebagai contoh. RM250,000. Kita kena faham, bila kita beli hartanah melalui pemaju,
biasanya pemaju letak publish rate ataupun publish price yang diletakkan tu, yang tu adalah harga sebelum diskaun. Betul, harga yang sub-sale tu RM250,000, harga yang developer letak tu RM300,000. Cuba confirmkan balik dengan developer tu, adakah harga RM300,000 tu, publish rate ataupun yang dia advertise punya harga tu dah tolak diskaun ataupun belum diskaun. Kena check balik dengan dia. Kalau dia kata harga tu dah tolak diskaun, maka kita kena fikir balik. Okey, kalau saya beli rumah yang dengan owner ni, yang sub-sale ni, saya boleh jimat RM50,000. Kan? Kalau beli dengan developer, saya kena fork out additional RM50,000 sebab harga selepas diskaun dia bagi RM300,000. Tapi kita kena tanya balik diri kita, ada tak duit deposit yang kita perlu sediakan untuk membeli rumah sub-sale tadi. Sebab sub-sale macam mana sekalipun kita kena faham, kita nak bayar earnest deposit pun kurang-kurangnya kita kena ada 3%. Lepas tu bila dah sign S&P, pada dasarnya kita kena bayar another 7% untuk cukupkan 10%. Lepas tu adalah bayaran-bayaran yuran guaman dan sebagainya yang kita perlu keluarkan. Kan? Bila kita dah congak-congak, kita dah kira-kira, semua ni dah under control, semua ni dah ada dalam bajet kita, maka kalau macam tu, saya syorkan tuan-tuan dan puan, kalau dah berkenan dengan rumah sub-sale tadi tu, boleh proceed beli rumah sub-sale tu. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan dah congak-congak, duit nak bayar deposit tak cukup, nak bayar legal fee pun tak cukup, lepas tu nak kena pinjam orang pula, nak cukupkan duit yang tak cukup tadi tu. Lepas tu developer ni tawarkan, okey, you beli dengan saya, dengan developer, harga lepas diskaun RM300,000, tapi you boleh buat maximum loan. Maximum loan sebab SPA price dia adalah RM350,000. Itu sebagai contoh lah, maximum SPA price dia RM350,000. So you punya deposit tak payah bayar, you bayar untuk booking saja RM1,000. Kalau dia cakap macam tu, okey, terus tanya dengan dia lagi, okey, apa lagi perks yang ada dengan developer ni? Biasanya developer bagi perks, free SPA, free stamp duty, MOT, lepas tu free kitchen cabinet lah, dia bagi free aircon lah, macam-macam benda free yang dia bagilah, kan? So kalau macam tu, tuan-tuan perempuan dah congak-congak, duit kat tangan tak berapa nak ada, nak bayar deposit tu tak berapa nak ada, lepas tu developer ni dah bagi tu ini apa semua, dah kira-kira daripada apa yang developer tawarkan tadi tu, dengan harga RM300,000 tu, loan tuan-tuan perempuan pun tak ada apa masalah. Kalau jadi dalam keadaan macam tu, jadi saya syorkan mungkin tuan-tuan perempuan lebih sesuai beli yang daripada developer tadi. Okay, so kena tengok, kena tengok kemampuan kita dan kena tengok kat mana sebenarnya kita letakkan kita punya what we call duduk kedudukan kita lah, kedudukan kita. Kalau kita jenis yang memang nak beli rumah sebab kita nak terus masuk, nak terus dapat kunci dalam tempoh berapa bulan lepas dah sign SPA, loan dan sebagainya, mungkin dalam 2-3 bulan macam tu, kita dah plan nak masuk rumah tu awal, jadi tak sesuai lah kita beli dengan developer tadi, kan? Kita sesuai beli dengan sub-sale tadi, kan? Jadi itulah, banyak aspek, banyak segi sebenarnya kita kena tengok dan kita kena perhalusi sebelum kita buat keputusan lah. Jadi untuk menjawab soalan pakar tu, benda tu agak subjektif, dan kena tengok kita punya kehendak dan juga kemampuan berdasarkan kepada apa yang saya terangkan tadi tu. Okey, ada lagi yang nak tanya soalan? Dah 1 jam kita bersiaran, jadi saya pun tak berniat nak ambil masa tuan-tuan perempuan terlalu lama, dan saya harapkan dengan perkongsian saya pada malam ni dapat menjentik minda lah, menjentik minda tuan-tuan perempuan sebagai seorang berjuang hartanah. Bagi mereka yang menjadi bakal pembeli hartanah nanti, dah tahulah sebenarnya apa yang tuan-tuan perempuan perlu letakkan sebagai prioriti. Prioriti itu maknanya dalam keadaan sekarang ni ikut kemampuan masing-masing, beli mengikut kemampuan, bukan ikut nafsu ataupun ikut kemahuan lah. Dan lebih baik beli rumah sendiri yang kita mampu beli daripada kita beli rumah yang kita sebenarnya tak mampu dan membebankan diri. Okay, so kita kena fahamkan
benda tu. Okay, so macam yang saya dah terangkan awal-awal tadi, apa yang pernah berlaku pada klien saya yang dulunya seorang pilot gaji 5 angka, tiba-tiba terpaksa ambil cuti tanpa gaji dan terpaksa melupuskan rumah dia, dan kata apa sebabkan tak boleh nak bayar lagi monthly installment tu. Jadi jangan jadikan perkara tersebut yang terjadi pada anda lah. Ambil benda itu sebagai satu pengajaran. Okay, so itu sajalah perkongsian saya untuk malam ni. Saya doakan tuan-tuan perempuan dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan saya minta maaf kalau mungkin malam ni saya agak laid back sikit, saya agak relax sikit, tak ada topik yang kata apa panas untuk dikongsikan dengan tuan-tuan perempuan semua. Yalah, kalau tiap-tiap malam kita duduk cerita pasal undang-undang ni, mungkin tuan-tuan perempuan akan rasa kebosanan kan. Jadi malam ni kita lebih santai lah, lebih santai, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dah join dan channel live saya pada malam ni, dan semoga apa yang saya kongsikan tu dapat memberi manfaat kepada semua, dan teruskan menyampaikan ilmu kepada orang-orang lain di luar sana. Teruskan perjuangan dalam bidang tanah, khususnya kepada rakan-rakan purnia-purnia tanah di luar sana. Jangan menyerah kalah. Pastikan kita achieve target kita masing-masing, which is nak membantu seramai mana orang yang boleh memiliki hartanah pertama mereka dalam masa terdekat, insyaAllah. Okay, so itu saja perkongsian saya daripada malam ni. Okay, Abang Ali pun ada komen kat sini, Azwan. Okay, terima kasih. Terima kasih Azwan, terima kasih Abang Ali. Alhamdulillah, terima kasih coach. Okay, terima kasih Abang Ali. Okay, alright, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.